Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera dari saya. Nama saya Nur Suharti binti Mun. Saya pemegang kad pelajar bernombor 821013521801. Saya merupakan pelajar OUM dari Kuching, Sarawak. Saya mengambil tugasan HBEC 4706 Praktikum 1 untuk taska. Pada hari ini, saya akan membuat tugasan iaitu demonstrasi cerita jenis dongeng iaitu Bawang Putih dan Bawang Merah bagi kumpulan kanak-kanak yang berumur 1 hingga 4 tahun. Tujuan saya memilih cerita dongeng Bawang Putih dan Bawang Merah supaya kanak-kanak dapat memelihara budaya warisan, malah bertindak sebagai sumber hiburan yang menyediakan kegembiraan yang berterusan kepada kanak-kanak kecil. Cerita ini juga dapat mendidik pendengar-pendengar kecil dan membantu menggalakkan perkembangan sosial dan peribadi mereka. Selain itu juga dapat meningkatkan perbendaharaan kata-kata baru serta meningkatkan keyakinan dalam diri kanak-kanak. Kurikulum permata negara menggunakan pedagogi bersesuaian dengan kanak-kanak iaitu dari 1 tahun hingga 4 tahun iaitu pedagogi bermain. Melalui kaedah pendekatan belajar melalui bermain, kanak-kanak dapat meluahkan perasaan, berinteraksi dan bersosial serta melibatkan diri secara langsung dalam aktiviti lakonan, malah membina salasiah diri yang positif dan berkeyakinan diri. Aktiviti permainan bahasa dan literasi awal dalam cerita Bawang Putih dan Bawang Merah ini nanti dapat menggalakkan kanak-kanak melalui perbualan dan bercerita, malah berdrama setelah mendengar cerita yang diceritakan oleh guru. Atau kanak-kanak juga boleh meniru tingkah laku yang diperhatikan dalam video demonstrasi nanti. Hai adik-adik, apa khabar hari ini? Sehat? Cikgu harap adik-adik di rumah sehat walafiat. Cikgu nak adik-adik tengok ni. Ini adalah kontainer ajaib cikgu. Cuba adik-adik dengar bunyi ni. Ada bunyi tak? Cuba teka. Di dalam kontainer ajaib cikgu ini ada apa? Bola. Okey, cuba teka lagi. Bahan ini berada di dapur ibu. Cuba adik teka lagi. Sekali lagi. Ini, jom kita tengok. Ini adalah bawang putih. Dan ini adalah bawang merah. Nak tahu tak? Hari ini cikgu nak cerita bawang putih dan bawang merah. Nak dengar tak adik-adik? Kalau nak dengar cikgu cerita, pastikan adik-adik duduk elok-elok di depan. Okey? Tajuk cerita cikgu hari ini ialah cerita dongeng Bawang Putih dan Bawang Merah. Okey, mari cikgu kenalkan adik-adik. Siapa mereka dalam gambar ini? Ini adalah bawang putih.
Dan ini pula ialah bawang merah. Okey, siapa ni? Ini ialah mak kundul, ibu tiri kepada bawang putih. Okey, adik-adik nak tahu tak? Bawang putih ini ialah seorang gadis yang baik hati, lemah lembut, rajin, berbudi bahasa dan mempunyai rupa paras yang cantik. Bawang putih ini tinggal bersama ibu dan adik tirinya setelah kematian ibu dan ayahnya. Okey. Ini ialah bawang merah adik kepada bawang putih. Yang ini mempunyai watak yang jahat, iaitu kasar, suka membuli, dah tu malas, malah benci pada adik tirinya. Okey, yang ini pula ialah mak kundul, seorang ibu tiri yang garang kepada bawang putih. Ibu tiri ni suka memukul bawang putih dan mengarah bawang putih membuat kerja rumah. Okey, ada pula seorang putera ni tinggal di dalam istana. Dia ni seorang raja yang baik dan tegas, tetapi di mana raja ni? Okey, nanti cikgu ceritakan di mana raja berada. Okey, cerita bermula. Pada suatu hari, bawang putih tinggal bersama ibu tirinya iaitu mak kundul dan adik tirinya iaitu bawang merah. Ini disebabkan bawang putih telah kematian ayah dan ibunya. Mereka berdua sangat benci pada bawang putih. Bawang putih sering dimarahi dan dipukul oleh ibu tirinya. Agak-agaknya kan, kenapa bawang putih sering kena marah, sering kena pukul? Adik-adik, kerana apa ya? Ini kerana sebab bawang putih cantik. Lagi, bawang putih rajin membuat kerja rumah. Adik-adik di rumah nak jadi bawang putih ke bawang merah? Okey, bawang putih. Sebab apa? Sebab dia rajin. Lagi, baik hati. Okey. Pada malam hari, semasa bawang putih tidur lena, bawang putih ni bermimpi. Bermimpi ibunya yang telah meninggal dunia dahulu. Ibunya menyuruh bawang putih berjalan masuk ke hutan untuk mencari pokok beringin yang rendah. Ibunya berkata, "Wahai anakku, pergilah hiburkan hatimu dan bersabarlah. Suatu hari nanti kau akan mendapat kebahagiaan." Okey, cikgu ada soalan ni. Cikgu nak tanya ni, bawang putih, ibu bawang putih meminta bawang putih mencari apa di hutan? Siapa dapat jawab? Pokok yang rendah. Betul. Keesokan harinya, bawang putih segera menyelesaikan kerja rumah. Bawang putih pergi ke hutan. Setelah ibu tirinya pergi bekerja dan adik tirinya pula masih tidur, bawang putih ni memberanikan diri masuk ke hutan seorang diri. Dia mencari pokok yang rendah.
Pesanan cikgu buat adik-adik dekat rumah, jangan sesekali adik-adik pergi ke hutan seorang diri. Kerana apa? Kerana banyak bahaya yang menanti adik-adik di hutan. Seperti apa? Harimau lagi. Setelah bawang putih puas berjalan-jalan di dalam hutan, tiba-tiba bawang putih terpandang sebuah buaian yang tergantung di pohon yang rendah. Nak tahu tak tempat di sana? Tempat tersebut seakan-akan sebuah taman, iaitu tempat Puteri Kayangan turun ke bumi untuk bermain. Adik-adik, boleh cikgu tahu tak apa perasaan bawang putih apabila melihat buaian tergantung di sini? Gembira? Gembira tak? Gembira. Sebab apa? Sebab telah menjumpai buaian di dalam hutan. Ketika bawang putih duduk di atas buaian, buaian itu tiba-tiba berayun dengan sendiri. Semakin lama, semakin laju. Bawang putih melihat bunga-bunga yang berada di sekitarnya turut bergoyang-goyang. Hati bawang putih ni terasa sungguh terhibur. Bawang putih terus menyanyi. Adik-adik nak dengar tak cikgu menyanyi? Nak? Okey, cikgu nak nyanyi, okey? Laju, laju, buaiku laju, pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, penghibur aku, menolong aku, bertiuplah oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju, akulah anak yatim piatu. Tiba-tiba bawang putih teringat mak kundurnya yang berada di rumah. Ibu tirinya pasti memarahinya apabila pulang dan mendapati dirinya tiada di rumah. Namun, bawang putih tidak tahu bagaimana hendak memberhentikan buaian itu. Bawang putih lalu berkata kepada buaian itu, "Wahai buaian, tolonglah berhenti. Aku ingin pulang ke rumah." Tiba-tiba, buaian itu pun berhenti dengan sendirinya. Pokok-pokok pula dan bunga juga turut berhenti bergoyang. Pada suatu hari, bawang putih bermain buaian seperti biasa sambil menyanyi. Tanpa disedarinya, seorang raja sedang memerhatikannya. Raja ni tertarik melihat bagaimana buaian itu boleh berayun sendiri apabila bawang putih menaikinya. Okey, ketika bawang putih hendak pulang, raja menyuruh pengiringnya untuk mengekori bawang putih balik ke rumah. Setelah raja dan panglima mendapat tahu di mana bawang putih itu tinggal, raja pergi ke rumah tersebut.
Ketika itu, Mak Kundur dan Bawang Merah berada di halaman rumah. "Di manakah anak makcik seorang lagi?" tanya Raja. Mak Kundur pula menyangka raja ini adalah orang kaya. "Makcik, mana ada anak yang lain? Bawang Merah inilah satu-satunya anak makcik," kata Mak Kundur. Mak Kundur ini bohong kepada raja. Baginda menceritakan tentang gadis yang dilihatnya bermain buaian di dalam hutan. "Bawang Merah inilah yang bermain di buaian itu," bohong Mak Kundur. Setelah beredar, Mak Kundur pula memaksa Bawang Putih pergi menunjukkan di mana tempat buaian itu berada. Mak Kundur membawa Bawang Merah bermain buaian itu. Namun buaian itu tidak berayun dengan sendiri. Putera raja mengintainya dari sebalik pokok. Baginda menyuruh pengiringnya ke rumah Mak Kundur dan membawa Bawang Putih ke situ. Pengiring pun pergi, tetapi mendapati Bawang Putih telah dikurung dan diikat oleh Mak Kundur. Maka dia segera membuka ikatan itu dan membawa Bawang Putih bertemu dengan raja. Mak Kundur pun terkejut melihat kehadiran raja dan Bawang Putih bersama. Apabila Bawang Putih berbuai dan menyanyi, buaian itu pun berayun laju. "Makcik telah berbohong kepada beta," kata putera raja. Ketika itu barulah Mak Kundur tahu bahawa lelaki itu adalah putera raja. "Kamu ibu yang zalim. Kamu telah menyiksa Bawang Putih," kata baginda lagi. Mak Kundur menangis dan meminta ampun kepada raja. Bawang Merah pula meraung dan menangis kerana mencemburui Bawang Putih. Bawang Putih yang baik hati itu telah meminta putera raja mengampunkan Mak Kundur dan Bawang Merah. Sejak dari itu, Mak Kundur dan Bawang Merah tinggal bersama Bawang Putih di istana. Raja sangat kagum dengan sifat kemuliaan Bawang Putih. Tara! Akhirnya putera raja mengahwini Bawang Putih. Mereka hidup bahagia selama-lamanya di dalam istana yang megah dan cantik. Best tak cerita cikgu? Bawang Putih dan Bawang Merah. Cikgu nak adik-adik yang berada di rumah untuk melakonkan watak-watak dalam cerita Bawang Putih dan Bawang Merah. Cikgu akan memberi tempoh selama 2 minggu untuk rakaman video lakonan Bawang Putih dan Bawang Merah bersama ibu bapa. Adik-adik dan ibu bapa boleh menggunakan kosakata yang mudah difahami. Okey, setelah selesai adik-adik dan ibu bapa membuat rakaman video, cikgu meminta kerjasama ibu bapa untuk membuat rakaman dan menghantar video rakaman tersebut kepada cikgu.
ibu bapa boleh mendapatkan skrip cerita bawang putih dan bawang merah di mana-mana sumber di internet. Guru akan memberi hadiah penyertaan kepada adik-adik dan ibu bapa yang telah terlibat dalam persembahan watak cerita dongeng bawang putih dan bawang merah. Okey, itu sahaja tugasan adik di rumah bersama ibu bapa. Pesanan cikgu buat adik-adik, jadilah anak-anak yang rajin, baik hati, maka orang lain akan sayang akan kamu. Akhir nanti adik-adik akan hidup gembira, bahagia bersama keluarga yang tersayang. Dan yang paling penting sekali, hendaklah sentiasa bersyukur kepada Allah. Okey, itu sahaja dari saya, Cikgu Nur Suharti binti Mun. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.